'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammi bil khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang rahmati Allah, puan pengurusi majlis, seterusnya hadirin hadirat, tetamu-tetamu Allah, hormati Allah sekalian. Pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang sekali lagi telah memberi ruang dan peluang kepada kita untuk hidup satu hari lagi di atas muka bumi Allah ini, dengan kita dapat menunaikan solat subuh, yang boleh sembahyang subuh berjamaah, subhanallah, tabarakallah. Kemudian kita sedekah subuh pada pagi yang mulia ini, dan kemudian duduk pula membaca surah Yasin, membaca Al-Quran, dan kemudian duduk pula dalam majlis ilmu yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, ibu ayah rahmati Allah sekalian, semalam kita semua dimatikan seketika oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu setengah ulama sebut azan subuh itu sebenarnya azan ataupun panggilan untuk mengejutkan orang yang sedang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupa-rupanya azan ni sebenarnya nak kejutkan kita daripada kematian sementara yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tiba-tiba pada pagi yang mulia ni, Allah Ta'ala izinkan kita hidup di atas muka bumi Allah sekali lagi. Berbanding dengan rakan-rakan kita, ahli keluarga kita, pagi ni orang telefon ni, nak abang ni, kawan kita dah tak ada dah. Allahu Akbar. Pagi ni orang telefon bagi tahu mak saudara kita tak ada dah. Allahu Akbar. Subhanallah, tabarakallah. Sedangkan kita masih lagi hidup sampai sekarang. Walaupun penyakit kita ni macam-macam duk ada. Dengan kencing manis, dengan darah tinggi, dengan jantung, dengan buah pinggang, dengan kencing orang. Kencing orang tu tambah. Kencing orang pun bahaya juga. Kadang-kadang orang katok belakang tak sedap. Pasal apa suka kencing orang. Hadirin hadirat, ibu ayah rahmati Allah sekalian. Dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi Jumaat yang mulia ini dapat sekali lagi kita duduk dalam majlis ilmu yang mengingatkan kita kepada Allah. Sebab tu Nabi SAW pernah sebut kepada Abu Dhar. Nabi kata, wahai Abu Dhar, kamu berpagi-pagi mempelajari satu ayat daripada kalamullah, maka lebih baik daripada kamu sembahyang sunat 100 rakaat. Dan Nabi SAW sebut lagi, wahai Abu Dhar, kamu berpagi-pagi mempelajari satu bab daripada ilmu Allah, sama ada kamu nak beramal dengannya ataupun tidak, kata Rasulullah, maka lebih baik daripada kamu sembahyang sunat 1000 rakaat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Maknanya Nabi sebut semayang sunat pilah 1000 rakaat pun. Tapi kalau semayang dalam keadaan tidak ada ilmu, maka semayang dia jadi sia-sia. Seperti mana hadis yang saya bacakan tadi di masjid berkaitan dengan hadis penawar hati. Nabi SAW sebut dalam hadis tersebut, maka orang yang bangun tengah malam, dia bangun solat, tetapi solatnya hanya sia-sia, yang dapat hanyalah letih berjaga malam sahaja. Sedangkan amalan solat malam ni adalah amalan yang akan membantu kita waktu kita berada di alam barzah. Hadirin hadirat, ibu ayah rahmati Allah sekalian. Dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala masih lagi mengekalkan nikmat iman dan Islam dalam diri kita. Kalau orang tanya kita ni, nikmat apa yang paling besar yang Allah Ta'ala kurniakan kat kita waktu kita hidup atas dunia? Jawab dia, nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam. Dan apakah nikmat yang paling besar selepas kita meninggal dunia? Maka ulama sebut, nikmat yang paling besar selepas kita meninggal dunia ialah nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang paling besar. Kemudian selain daripada itu juga, kata ulama,
Dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada nikmat iman dan Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, maka Allah Ta'ala kurniakan kita juga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga merupakan satu nikmat yang besar. Nikmat selain pada nikmat iman dan Islam, nikmat yang paling besar juga yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita apa dia? Iaitulah nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda kasih dan sayang kita pada Rasulullah. Marilah sama-sama kita menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Nabi kata, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sesungguhnya dia mengasihi aku. Dan siapa yang kasih kepada aku, kata Rasulullah, maka dia akan bersama dengan aku di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk syurga tu seronok dah. Tetapi alangkah yang paling seronok sekali bila kita dapat duduk dalam syurga bersama dengan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyakkan berselawat ke atas Nabi pada hari Jumaat yang mulia ini. Banyakkan selawat atas Nabi. Sebab dengan selawat-selawat inilah esok ni yang akan membantu kita ketika mana berada di mizan. Ketika mana berada di Siratul Mustaqim. Ketika mana berada di Telaga Kausar baginda Nabi SAW. Sebab tu kita hidup atas dunia ni, belajarlah kenal Nabi SAW. Nak kenal Nabi ni, sebab mengenali baginda Nabi SAW adalah fardu ain. Sebab itu kata ulama, tak kenal maka tak cinta. Sedangkan Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Nabi SAW bersabda, tidak sempurna iman seseorang selagi mana, kata Rasulullah, dia tak kasih kepada aku, kata Rasulullah, lebih daripada dia kasih akan ibu dan ayahnya, lebih daripada dia kasih akan anak pinaknya, lebih daripada dia kasih akan sekalian manusia. Maknanya kalau dalam hati dia ni ada lagi manusia yang paling dia sayang selain daripada Rasulullah, maka imannya belum sempurna. Allahu Akbar. Kami baru tahu, Ustaz. Tak apa, baru tahu. Nuhat tak tahu. Yang tak ambil tahu langsung. Orang kata apa kat Rasulullah, tak rasa apa. Tak ada sensitif pun langsung. Allahu Akbar. Hak ni yang kita sedih. Esok bagaimana kita nak dapat syafaat baginda Nabi SAW. Sebab itu kata Habib Umar Al-Hafiz, Hafizullah Ta'ala, beliau menyebut, mengapa kita perlu cintakan pada Rasulullah? Kenapa kita perlu cinta dan kasih pada Rasulullah? Kerana Rasulullah mencintai kita. Sebelum kita ada lagi, Rasulullah dah cinta kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu, kata ulama, dapatkanlah kitab Syama'il Muhammadiyah. Mudah-mudahan bila kita baca akan menambahkan lagi kecintaan kita, kerinduan kita kepada baginda Nabi SAW. Kita ni ibu ayah, kita tak pernah menangis kerana rindukan pada Rasulullah. Tetapi Rasulullah pernah menangis kerana rindukan kepada kita semua. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Saya teringat dalam satu qasidah. Qasidah ni tajuk dia Rindu Madinah. Boleh buka dalam YouTube, cari tengok. Rindu Madinah. Qasidah Rindu Madinah. Dia kata apa? Rindunya daku kepada bumi Madinah, takkan terubat walau sudah ziarah. Sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah.
terimalah hadiah imbalan ziarah. Insan yang lemah ingin berqasidah, diilhamkan Allah Syama'il Muhammadiyah, berkat menangis di Raudhatul Jannah, di suatu malam bulan yang penuh cerah. Baginda mengenakan pakaian serba merah, lalu bersumpah Jabir bin Samurah, jika dibezakan Nabi terlebih indah, matanya yang terang sangat suka bercela, nampak yang di belakang dan depan serentak. Jinjang tengkuk Nabi sangat putih melepak, tiada berdaki umpama pantulan perak. Dahinya yang luas, anak matanya hitam, cahaya berhias menatapkan tenteram. Tulang baginda kemas saling kuat menggenggam, Rukana tertewas lalu memeluk Islam. Rambutnya ikal mayang, tidak terlalu panjang, tingginya yang sedang, dada luas berbidang. Ketika berjalan condongnya ke hadapan, lajunya seperti turun tempat yang tinggi. Helaian bulunya tetapkan terus wujud, hanya belasan uban memikirkan surah Hud. Umpama pedang jagung, hidung baginda mancung, dipandang dari jauh, kening seakan bersambung. Nafas berbau wangi, semerbak kasturi, sukakan bersugi, yang busuk dihindari. Tak pernah menguap berkat cucian hati, takkan pernah dihinggap lalat walau sekali. Berjarak gigi hadapan, cahaya kelihatan, segala pertuturan adalah wahyu Tuhan. Lebar bibirnya menandakan pemurah, membaca Al-Quran dengan penuh fasahah. Baginda memilih hidup dalam berzuhud, sekalipun maksum sangat banyak bersujud. Menipis isi tumit, lamanya bertahajud,
banyak mendaki bukit, sangat sayangkan Uhud. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah Nabi kita. Dengan qasidah ini dia akan menimbulkan lagi kecintaan kita pada Rasulullah. Sedangkan kita ramai tak kenal Rasulullah kita. Nah, sebab tu kita tak pernah menangis kerana rindukan pada Rasulullah. Kita sampai di bumi Madinah, kita tak mengalirkan air mata kita. Kerana kita tidak mengenali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu orang yang kenal Rasulullah akan rasa sayu, akan rasa sebab bila teringat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di Madinah nak balik pun duk teringat lagi pada Rasulullah. Nah, sebab tu Rasulullah kita ni kalau boleh ceritalah kepada anak-anak cucu kita yang berkaitan dengan baginda Nabi. Sebab tu syair yang saya sampaikan tadi untuk menambahkan kecintaan kita. Kita kenal Rasulullah kita. Sebab Rasulullah kita tak sama dengan kita. Nah, Rasulullah kita bila tengok depan, Rasulullah nampak di belakang. Rasulullah nampak, tengok depan, nampak belakang serentak. Dan Rasulullah tak pernah menguap, walaupun sekali. Kerana dada baginda Nabi, hati baginda Nabi pernah dicuci oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan lalat tak pernah hinggap di tubuh yang mulia baginda Nabi SAW. Dan ketika Rasulullah berjalan, Rasulullah condong ke hadapan, seolah-olah turun daripada tempat yang tinggi, yang menunjukkan bahawa Rasulullah berjalan cukup laju. Sehingga sahabat bila ikut belakang Rasulullah tidak mampu mengejar baginda Nabi SAW kerana Rasulullah berjalan cukup laju. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, bila kita tak kenal Rasulullah, menyebabkan kita jarang berselawat ke atas baginda Nabi SAW. Sedangkan Rasulullah kita sangat rindu dan sayangnya kepada kita, sehingga Rasulullah bawa kepada kita berbagai-bagai hadis kepada kita, berbagai-bagai peringatan, membawa berita gembira, membawa berita yang menakutkan kepada kita dengan tujuan untuk menyelamatkan kita daripada api neraka dan masuk ke rumah kita yang asal ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Tajuk pada pagi yang mulia ini iaitulah berkaitan dengan ragam manusia di hari kiamat. Kata Sahl bin Sa'ad menceritakan, Nabi SAW bersabda, akan dikumpulkan manusia di padang mahsyar pada hari kiamat nanti, di atas bumi yang putih, seperti mana kamu berada di atas kepingan roti yang dalam keadaan kosong. Ya, yang mana kata Rasulullah masing-masing tidak mengenali di antara satu sama lain. Manakala di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Ali bin Khatir daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan, manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan lapar yang tidak pernah dialami sepanjang hidupnya dahulu. Allahu Akbar. Kita semua ibu ayah sekalian akan dihimpunkan di mahsyar dalam keadaan lapar. Merasa haus yang tidak pernah dirasainya semasa hidupnya. Rasa lapar, rasa haus yang tak pernah rasa waktu hidup atas dunia dahulu. Dan akan berada di mahsyar dalam keadaan telanjang yang tidak pernah dilalui sebelum berada di padang mahsyar. Dalam keadaan kelitihan yang belum pernah dirasai sebelum ini. Dan pada saat itu manusia benar-benar berada dalam keadaan pelbagai ragam. Rasulullah SAW berpesan kepada mereka yang pernah memberi makan kepada orang lain ketika hidupnya dahulu dan hanya mengharapkan keridhaan Allah, maka Allah Ta'ala akan memberinya makan pada waktu itu. Nah, ingat Nabi kata, siapa yang hidup atas dunia banyak sedekah makanan dengan penuh ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka esok di padang mahsyar dia akan mendapat makanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada mereka yang memberi minum kepada orang lain hanya semata-mata kerana Allah, maka dia akan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Mereka yang pernah memberi pakaian kepada orang lain dengan mengharapkan hanya redha Allah tanpa mengharapkan perhargaan daripada manusia,
maka Allah Ta'ala akan memberikannya pakaian pada ketika itu. Segala amal kebaikan yang dilakukan ketika di dunia juga hanya kerana Allah, mereka akan menerima bantuan daripada Allah. Dan mereka yang membantu agama Allah, mereka akan dikurniakan ketenteraman dan ketenangan ketika menghadapi saat kacau bilaunya keadaan manusia di padang mahsyar nanti. Allahu Akbar. Ini janji Rasulullah. Orang yang menghidupkan sunnah baginda Nabi, orang yang memperjuangkan meninggikan syiar agama Allah, maka esok dia akan dibangunkan dalam keadaan tenang, dalam keadaan tenteram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sedangkan waktu itu kata Rasulullah, manusia jadi keadaannya kacau bilau. Ada yang putus asa dah waktu tu. Ada di kalangan manusia yang berdiri beribu-ribu tahun di padang mahsyar. Bila dah lama dah tunggu berdiri di mahsyar, kata ulama. Ada yang berkata, Ya Allah, kami tak larat tunggu dah berdiri di mahsyar ni, Ya Allah. Kalau kami ni ditakdirkan masuk neraka, campakkanlah kami masuk neraka, Ya Allah. Tu dia sampai teratur. Na'udzubillah min zalik. Sebab tak larat dah nak berdiri di mahsyar. Orang yang paling singkat sekali berdiri di mahsyar ialah 50,000 tahun. Allahu Akbar. 1,000 tahun dunia bersamaan dengan satu hari di hari akhirat. Kita duduk atas dunia ni 1,000 tahun. Baru sama dengan satu hari di hari akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kata ulama, ini adalah kelebihan bagi manusia yang mencorakkan ragamnya sejak di dunia lagi supaya berada dalam keadaan selamat ketika menghadapi pelbagai ragam di padang mahsyar kelak. Rasulullah SAW pernah menyebut kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, katanya, aku bertanya kepada Rasulullah, apakah yang dimaksudkan Allah pada hari ditiup sangkakala manusia itu datang di dalam keadaan berbondong-bondong? Baginda Nabi SAW menjawab, wahai Muaz bin Jabal, apabila kamu bertanya soalan ini, aku rasa besarnya nilai soalan ini. Kemudian Rasulullah SAW mengalirkan air mata yang mulia baginda Nabi SAW dan berkata, umatku dikumpulkan di padang mahsyar nanti di dalam keadaan 10 kumpulan. Allah akan membezakan kumpulan orang Islam dan menggantikan wajah mereka berwarna putih, cantik dan indah. Ada juga di kalangan manusia yang berubah wajahnya menjadi seperti kera dan babi. Ada yang kakinya di atas dan berjalan dengan mukanya di bawah. Ada yang menjadi buta dan berjalan tanpa arah dan tujuan. Ada yang menjadi tuli dan bisu dan seolah-olah hilang akal. Manakala ada juga di kalangan mereka yang menggigit lidahnya sendiri, yang panjang menjulur sehingga ke paras dadanya, sehingga mengalir sesuatu yang busuk daripada mulut mereka, hingga menjadikan penduduk di mahsyar pada ketika itu jijik melihatnya. Ada juga manusia yang memotong tangan dan kaki mereka. Ada yang dipalangkan diri mereka di tengah-tengah neraka. Selain itu, ada juga di kalangan manusia yang berbau lebih busuk daripada bangkai, bagaikan memakai pakaian yang diperbuat daripada api neraka. Wahai manusia, manusia yang ditukarkan Allah menjadi kera. Kenapa wajah mereka ditukar menjadi wajah kera? Yang pertama Nabi sebut tadi ni, manusia yang ditukarkan Allah wajahnya menjadi kera. Kerana ketika mereka hidup di dunia dahulu, mereka sering menyebarkan fitnah dan memecah belahkan manusia. Allahu Akbar. Subhanallah, tabarakallah. Mau duk tobat buang dah lepas ni. Kalau kita ada dalam diri kita jenis-jenis lagu ni, suka duk sebab fitnah dan memecah belahkan masyarakat, maka bertaubatlah. Sebab esok di hari akhirat, wajahnya akan bertukar menjadi kera. Manakala kata Rasulullah, manusia yang ditukarkan wajahnya
menjadi babi adalah mereka yang bakhil dan memakan harta benda yang haram. Allahu Akbar. Nah, sebab itu kita cek balik harta yang kita dapat ni kita guna kok mana. Adakah kita guna harta kita ni untuk melakukan maksiat kepada Allah? Sedangkan harta yang akan menjadi milik kita esok di hari akhirat ialah harta yang kita gunakan pada jalan Allah. Itulah baru jadi milik kita. Yang kita ada hari ini bukan milik kita. Allah Ta'ala boleh ambil sekelip mata je harta tersebut. Dan bila Allah Ta'ala ambil balik harta tu, waktu itulah kita duk menyesal. Kita kata, pasal apa aku ada duit dulu, aku tak sedekah, ya Allah. Kenapa, ya Allah, waktu aku ada duit dulu, aku jarang buat kenduri, ya Allah. Kenapa waktu aku ada duit dulu, aku tak sedekah pakaian pada orang miskin? Kenapa aku ada duit dulu, aku tak bagi orang makan, aku tak bagi orang minum, ya Allah. Allahu Akbar. Kita ni manusia macam tu lah, ibu ayah sekalian. Bila benda dah tak ada dah, waktu tu lah baru duk merungut. Waktu duit duk ada, Mekah pun tak pi. Tak pi Mekah. Tak pi Madinah, ziarah Nabi. Allahu Akbar. Yang dia pi Korea. Korea 7 kali dah pi. Sampai hak duk jaga lapangan terbang Korea tu meluat lah. Dia kata, mai pula dah mangkuk ayun ni. Kan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sedangkan Rasulullah duk tunggu dia. Tak sampai-sampai bumi Madinah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu semua hidup kita, ibu ayah sekalian, bagilah ada. Kita pernah datang ziarah baginda Nabi SAW sebagai tanda kasih dan sayang kita pada baginda Nabi SAW. Yang kedua, orang yang ditukar wajahnya menjadi babi ni siapa? Orang yang bakhil. Orang yang bakhil dan juga memakan harta benda yang haram. Kemudian kata Nabi SAW, di padang mahsyar nanti juga kita akan tengok, iaitulah manusia yang berjalan dengan kakinya di atas dan mukanya ke bawah. Dia berjalan, muka dia ke bawah, dengan kakinya di atas, muka ke bawah. Ni bukan sarkih, ibu ayah sekalian. Esok di padang mahsyar ni Nabi bagi tahu siap-siap dah. Esok kalau tengok muka kera, ni orang dia. Hidup dunia dia buat apa? Kalau muka dia jadi muka macam muka babi, inilah amalan yang dia buat waktu dia hidup atas dunia. Dan orang yang berjalan mukanya ke bawah, kaki ke atas, kata Rasulullah, adalah orang yang dahulunya memakan riba. Allahu Akbar. Subhanallah. Na'udzubillahi min zalik. Dia bagi kawan dia hutang, tapi dia kata kalau nak bayar tu berlebih-lebihlah sedikit. Kan? Macam gambar drama 40 penyamun tu. Kan? Dia kata kau kalau nak pinjam dengan aku, kan, bila bayar berlebih-lebih dah sedikit. Kan? Banyak riba contohnya. Maka esok di hari akhirat, dia akan berjalan muka ke bawah, kaki ke atas. Allahu Akbar. Sebab itu saya pernah sebut dalam kuliah yang lepas. Esok bila kita berada di hari akhirat, semua anggota tubuh badan kita dikawal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua Allah Ta'ala kawal lah waktu tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Manakala kata Rasulullah, mereka yang buta ketika di padang mahsyar kerana semasa hidup di dunia sesuka hati mempermainkan hukum-hukum agama. Allahu Akbar. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Taha ayat yang 120 lebih kalau tak silap. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Shadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang berpaling engkar daripada petunjukku, kata Allah, maka baginya, kata Allah, kehidupannya sempit. Orang yang hidup atas dunia tak mau ikut
apa yang dibawa oleh baginda Nabi, apa yang dijelaskan oleh Al-Quran, maka Allah Ta'ala jadikan hidupnya sempit. Apa maksud hidup yang sempit ni? Iaitulah kehidupan dia Allahu Akbar. Tak ada berkat. Dapat gaji, dapat duit, habis macam tu je. Nak sedekah pun tak dan, tapi kok belah maksiat semua dan. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Dan kita takut di hari akhirat nanti Allah Ta'ala sebut, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan himpunkan mereka di hari akhirat dalam keadaan mata mereka buta. Allahu Akbar. Subhanallah. Sebab tu pagi tadi baca Yasin, tadabbur Yasin. Allahu Akbar. Bila kita tadabbur baru kita tahu Allahu Akbar. Macam Allah Ta'ala sebut dalam ayat 65 dalam surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman pada hari itu, yakni pada hari akhirat, kami kunci mulut-mulut mereka. Maka yang akan berkata-kata di hadapan kami, kata Allah, ialah kaki dan tangan mereka. Yang apa yang telah mereka apa yang telah mereka lakukan waktu mereka hidup di atas muka bumi Allah dahulu. Allahu Akbar. Esok di hari akhirat, mulut kita Allah Ta'ala kuncilah. Kuncilah. Bila Allah Ta'ala mulut kita ni dikunci oleh Allah, maka akan berkata-kata ialah anggota tubuh badan kita. Allahu Akbar. Kenapa Allah Ta'ala kuncikan mulut kita? Kata ulama tafsir, kita ni kalau Allah Ta'ala bagi cakap di hari akhirat, dia cakap ni, dia kona ni tak tahu nak apa. Atas dunia ni macam-macam. Kalau tanya tu alasan, banyak. Hadirin hadirat. Ini mati Allah sekalian. Siapa dia esok ni? Mereka yang buta di hari akhirat, iaitulah mereka yang hidup atas dunia sesuka hati mempermainkan hukum-hukum agama. Dan kata Nabi SAW, manusia yang ditukar menjadi buta kerana ketika hidup dahulu tidak menghiraukan soal halal dan haram. Dan mereka yang menjadi tuli dan bisu disebabkan oleh rasa kagum kepada dirinya sendiri ataupun ujub. Allahu Akbar. Orang yang buta ni esok di hari akhirat mempermainkan hukum akal, dan mereka yang tidak menghiraukan halal dan haram. Manakala orang yang tuli dan bisu pula siapa dia? Iaitulah orang yang merasa kagum dengan dirinya sendiri. Dia duk rasa dia hebat berbanding dengan orang yang lain. Orang tak boleh tegur dia. Dia duk rasa dia yang hebat. Allahu Akbar. Manakala kata Nabi, manusia yang menggigit lidahnya yang menjulur di padang mahsyar pula adalah para ulama yang jahat dan tidak mengamalkan apa yang diajarnya ketika hidup di dunia dahulu, serta hanya mementingkan diri dia sendiri. Allahu Akbar. Ni, siapa dia ni? Iaitulah orang-orang yang hidup atas dunia, yang duk ajar orang buat baik, sedangkan dia tak buat baik pun. Ni untuk pengajaran untuk diri saya dan kita semua. Kalau kita ada ajak orang buat, suruh orang buat baik, sedangkan kita tak buat baik, maka kita takut esok di hari akhirat, dia akan menggigit lidahnya yang menjulur di padang mahsyar. Allahu Akbar. Siapa dia ni? Iaitulah ulama yang jahat dan tidak mengamalkan apa yang diajarnya ketika hidup di dunia dahulu, serta mementingkan diri dia sendiri. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Seterusnya kata Nabi, kalangan manusia yang memotong tangan dan kakinya sendiri. Siapakah golongan ini? Golongan ini ialah mereka yang melakukan kejahatan kepada jiran tetangga dia. Sebab tu, kalau bergaduh dengan jiran, berbaiklah. Berbaiklah dengan jiran kita. Sebab berbaik dengan jiran ni Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan jirannya.
Kena memuliakan jiran. Memuliakan jiran. Kawan dengan jiran elok. Kalau jiran buat tak betul, kita tegur. Jangan kita berbalah dengan jiran. Kecuali kalau kita benci jiran tu, benci kerana Allah. Sebab apa? Sebab jiran kita tu buat maksiat. Contohnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian, kata Nabi SAW, mereka yang dipalangkan di tengah-tengah api neraka terdiri daripada manusia ketika hidup di dunia sering memfitnah dan mengkhianati orang lain. Allahu Akbar. Orang yang duduk atas dunia ni suka fitnah dan mengkhianati orang lain. Esok di hari akhirat, dia akan dipalangkan di tengah-tengah api neraka. Na'udzubillahi min zalik. Api neraka ni, ibu ayah sekalian, kata Nabi, kalau jatuh hujung kuku kita ni jatuh mai ke dunia, maka dunia kita ni hancur lebur habis. Berkecai dunia kita ni, bumi kita ni. Allahu Akbar. Dan kata Nabi SAW, mereka yang berbau busuk di padang mahsyar nanti. Siapa dia mereka ni? Iaitulah mereka yang ketika hidup di dunia dahulu sering mengikuti hawa nafsu tanpa mempedulikan soal halal dan haram. Orang yang esok ni di hari akhirat, badan dia bau busuk. Siapa dia ni? Iaitulah orang yang hidup atas dunia mengikut hawa nafsu tanpa mempedulikan soal halal dan haram. Hadirin hadirat, ibu ayah rahmati Allah sekalian. Kalau ada yang ni dalam diri kita, kita bertaubatlah. Sebab taubat kita akan diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita balik esok ni di hari akhirat dalam keadaan kita aman dan tenteram jiwa kita. Sebab tu banyakkan buat solat-solat taubat. Banyakkan istighfar. Banyakkan membaca Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca Subhanallah wa bihamdih berapa kali? 100 kali. Maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosanya. Walaupun dosa-dosanya itu, kata Rasulullah, sebanyak buih di lautan. Sambil kita duk bawa kereta je, ibu ayah sekalian. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Berapa kali? 100 kali. Maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosanya. Walaupun dosa-dosanya itu sebanyak buih di lautan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu, banyakkan berzikir, banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, dalam kalangan manusia, kata Rasulullah, yang memakai pakaian daripada api neraka Allah, adalah mereka yang sombong, sentiasa berbangga diri, dan angkuh dengan ilmu, harta, dan kecantikan diri ketika hidupnya. Allahu Akbar. Ingat ibu ayah sekalian, orang yang akan memakai pakaian di padang mahsyar esok, pakaian daripada api neraka, adalah mereka yang waktu hidup atas dunia sombong. Sombong ni lagu mana? Tak boleh terima teguran. Sombong ni orang yang takabur. Dia rasa dia besar. Kemudian sentiasa berbangga diri. Dia rasa dia lah hebat pada orang lain. Dia bagi pendapat, orang lain bagi pendapat, dia tak mau pakai. Dia rasa diri dia lebih hebat daripada orang lain. Kemudian angkuh dengan ilmu. Sebab tu saya pernah sebut, ilmu yang bermanfaat, kata Syekh Abdul Samad Al-Limbani dalam kitab Hidayatus Salikin, iaitulah orang yang apabila dia dapat ilmu, tambah takut dia kepada Allah. Bila dia mengaji, dulu dia tutup aurat dah, tapi tutup aurat tak sempurna. Tapi bila dia mengaji, semakin takut dia kepada Allah, maka dia tutup aurat dia dengan sempurna. Allahu Akbar. Sebab tu kita bimbang hari ini, orang yang tak ada ilmu dia cakap agama. Bimbang. Lebih-lebih lagi selebriti, bila dia cakap tentang agama, kita bimbang. Takut mempengaruhi orang luar. Dia berkata tu, tengok artis tu, dia kata apa? Dia kata apa? Dia kata dia sanggup pilih isteri yang tak bertudung
asalkan sembahyang. Berbanding dengan orang yang bertudung tapi tak sembahyang. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Sedangkan kata ulama, kalaulah isteri dia tak bertudung, pertama tindakan dia kena buat, dia kena suruh isteri dia menutup aurat. Kemudian kalau dia tak mau ikut, maka beri amaran pada dia. Kata kepada dia, kalau kamu keluar daripada rumah, aku tak redha. Sebab kamu tak boleh keluar dalam keadaan tidak menutup aurat. Tapi kalau dia keluar juga, itu tak salah dia dah. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Bukan setakat tegur macam tu ya. Pakai tudung tak pakai tudung tak boleh ni, berdosa ni. Lepas tu dia nak keluar rumah, tengok tak pakai tudung, tak kata apa. Tak boleh. Dia kena tegur. Kena bagi amaran pada dia. Sebab lelaki yang dayus, yang mana lelaki dayus ni esok di hari akhirat tidak akan dapat mencium bau syurga. Kita takut yang tu. Yang tak pernah ambil tahu tentang aurat anak isteri dia. Esok di hari akhirat akan menjadi lelaki dayus yang tidak akan mencium bau syurga. Na'udzubillah min zalik. Dan ketika di padang mahsyar nanti, ada di kalangan manusia, kata Rasulullah, yang berada di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala yang terdiri daripada 7 golongan. Yang pertama, siapa dia? Iaitulah pemimpin yang adil, yang berpegang kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang kedua, pemuda yang hidup sering beribadah kepada Allah. Kemudian seseorang yang hatinya sentiasa terikat kepada masjid. Dari mana pun dia terikat dengan masjid. Kemudian seseorang yang menjalinkan silaturahim kerana Allah. Yang berkawan, bertemu dan berpisah kerana Allah. Allahu Akbar. Ni kita berkawan di alam maya. Kita jumpa di alam maya ni semata-mata kerana apa? Kerana Allah. Esok di hari akhirat, kita akan mendapat naungan arash Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu kerana Allah. Dan pertemuan kita menasihati antara satu sama lain. Subhanallah, tabarakallah. Sebab itu agama ini, kata Nabi SAW, ialah nasihat. Ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat, menasihati. Sebab itu bila orang tegur kita, terima dengan berlapang dada. Terima dengan berlapang dada. Sebab apa? Bila orang tegur kita, maksud dia Allah Ta'ala sayang pada kita. Kita ni kadang-kadang bila ada pangkat, orang tak berani nak tegur kita. Tak berani tegur. Kata, tegur apa dia tu? Tak berani. Dia pangkat dia tinggi. Dia datuk. Kan? Dia Tan Sri. Allahu Akbar. Sedangkan pangkat kita ni tak ada apa pun. Tak ada apa pun. Di sisi Allah tak ada apa. Esok ni bila kita mati, ibu ayah sekalian. Bila kita mati, orang mai rumah kita. Orang sebut dah lagi gelaran kita. Tak sebut dah. Nama kita pun orang tak sebut. Bila orang mai rumah kita tanya adik-beradik kita, tanya anak-anak kita, orang tanya apa? Arwah mana? Arwah. Allahu Akbar. Orang tanya arwah mana? Anak berkata tak balik lagi. Ayah kami duk ada di hospital. Duk tengah buat postmortem, tak balik lagi. Nama pun orang tak panggil dah. Orang panggil arwah je. Arwah mana arwah? Allahu Akbar. Sedangkan atas dunia ni gelaran macam-macam. Subhanallah, tabarakallah. Tapi bila kita balik bertemu dengan Allah, habislah kita waktu tu. Hebat terang mana pun kita hidup atas dunia, waktu kita balik bertemu dengan Allah. Diri kita sendiri pun kita tak boleh nak urus. Diri kita sendiri pun kita tak boleh nak urus waktu tu. Orang tolong mandikan kita. Orang tolong pakaikan kita dengan kain kapannya waktu tu. Allahu Akbar. Kita mai ke dunia dalam keadaan tidak ada sorak benang. Dan kita balik bertemu dengan Allah. Orang bagi kat kita 3 lay je kain kapan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian, seterusnya, iaitulah pemuda yang digoda oleh wanita untuk melakukan maksiat kepada Allah. Tetapi menolaknya dengan sebaliknya berkata, Inni akhafullah, sesungguhnya aku takut pada Allah. Ini orang yang hebat. Orang yang kuat iman dan takwanya kepada Allah. Seterusnya, mereka yang mendapat perlindungan Allah ialah mereka yang berinfak dengan ikhlas. Maknanya dia sedekah tangan kanan,
tangan kiri pun tak tahu. Dia sedekah ni semata-mata kerana Allah. Dia nak sedekah tu dia tak panggil wartawan mai tekak gamak. Kan. Dia kata ni wartawan tolong mai tekak gamak nak sedekah. Nak bagi kat anak yatim ni. Wartawan kita berapa? RM10. RM10 wartawan kita tekak gamak apa? Kan. Allahu Akbar. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sedangkan itulah amalan yang akan membantu kita waktu berada di hari akhirat nanti. Dengan kita sedekah tangan kanan, tangan kiri pun tak tahu. Maknanya kita sedekah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhir sekali, seorang yang bersendirian sambil menyebut nama Allah sehingga mengalir air matanya. Allahu Akbar. Inilah dia di antara ciri-ciri orang yang akan mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah yang terakhir sekali, iaitulah seseorang yang apabila dia duduk seorang-seorang dia berzikir menyebut nama Allah, tiba-tiba mengalir air matanya. Allahu Akbar. Kita ada tak lagu ni ibu ayah sekalian? Kalau tak ada, kita kena buat bagi ada. Ulama kata kalau kita payah nak menangis, paksa bagi menangis. Paksa bagi menangis. Yang kita pelik ni ibu ayah sekalian. Tengok drama ni 10 kali teriak. 10 kali menangis. Takkan tak tengok drama kot ibu ayah sekalian. Drama apa? Andai itu takdirnya. Kan? Amboi, tengok gambar tu menangis. Ibu mertua aku. Menangis kita. Tapi baca Quran tak menangis pun. Berdoa tak menangis. Bulan Ramadan itu orang buat qiyamul lail, kita pun pi. Kita pun pi sama qiyamul lail. Yang kita pelik tu tengok kawan kita pakat menangis. Yang kita tak menangis. Yang syok pula kata pula ke orang. Ni menangis ni mesti dosa banyak ni. Kan? Dia kira orang dosa banyak. Yang dia tu dosa lagi banyak. Pasal apa? Pasal hati keras. Tanda-tanda hati kita keras. Iaitulah kita payah nak menitiskan air mata. Allahu Akbar. Hati keras sungguh. Baca Al-Quran tak menangis. Tapi bila menyanyi dengan penuh perasaan. Menangis. Tengok kilauan mas. Menangis. Kan? Allahu Akbar. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Itu tanda-tanda hati kita keras ibu ayah sekalian. Mata kita tak pernah menangis. Kerana Allah. Sedangkan kata ulama, air mata yang mengalir kerana takutkan kepada Allah. Walaupun satu titik. Mampu untuk memadamkan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu saya nak pesan pagi ni, kalau kita berzikir ataupun kita berdoa menangis, keluar air mata, maka air mata tersebut kita sapu satu muka kita. Sapu satu muka. Bila keluar air mata, sapu satu muka kita. Jangan lap macam tu ya. Lap satu muka. Sebab kata ulama, air mata yang menangis kerana Allah, maka akan menyelamatkan dirinya daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat, ibu ayah rahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan dengan sedikit tazkirah yang saya sampaikan pada pagi yang mulia ini akan memberi manfaat untuk diri saya dan kita semua untuk menjadikan kita ni hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya sebaik-baik bekalan untuk kita bertemu dengan Allah, iaitulah takwa. Dan orang yang paling tinggi darjatnya di sisi Allah, ialah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya serah balik kepada Ustazah pengurusi majlis untuk disampaikan poin-poinnya. Silakan. Terima kasih Ustaz. Kita buka satu soalan je kot. Ya, InsyaAllah Ustaz. Ada yang nak bertanya, silakan. Okay, baik, rasanya tak ada soalan apa-apa dan semua dah jelas. Alhamdulillah. Jazakallah khairan al-fadhil Ustaz Amira Syahrizan atas perkongsian ilmu mengenai ragam manusia di padang mahsyar itu, dan tidak ada walau sedikit perkara yang akan terlepas daripada perhatian Allah SWT.
dan itu manfaatkanlah masa yang ada ini untuk meningkatkan amal ibadah. Dan terima kasih kepada para jemaah dan juga penaja slot program ini. Dan seterusnya marilah sama-sama kita ikuti sebentar lagi pada pukul 8.45 untuk pengajian kitab Al-Azkar bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azhar. Dan Ustaz, kita tangguhkan dulu Ustaz ya, Pak majlis ini dengan tasbih kafarah dan soal Asr. Silakan Ustaz. Berarti saya nak tutup dengan doa insya-Allah. أعوذ Okay. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا على صراطك المستقيم اللهم نوّر قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jazakallah khairan katsira diucapkan kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput saya pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat untuk diri saya dan kita semua insya-Allah. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.